Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada anak-anak semua. Bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu. Kali ini cara mendraft dan membina karangan yang bertajuk Pandangan Ayah Kabur. Adakah anak-anak sudah sedia untuk belajar? Bagus, jom cikgu tunjukkan. Terlebih dahulu, anak-anak perlu tahu apa objektif dan kriteria kejayaan yang ingin dicapai kali ini. Objektif pembelajaran kali ini, murid dapat mengarang karangan tidak berformat dengan cara yang betul. Manakala kriteria kejayaan, murid dapat mendraft dan membina karangan menggunakan rangkai kata diberikan dengan baik. Terlebih dahulu, murid-murid perlu membuka muka surat 68 buku teks Bahasa Melayu tahun 5 yang bertajuk Pandangan Ayah Kabur. Baiklah murid-murid, kita mulakan dengan perenggan pendahuluan menggunakan rangkai kata yang diberikan. Terlebih dahulu, murid-murid perlu mengetahui apa kata kunci soalan. Ya, betul. Pandangan Ayah Kabur, di mana seorang ayah yang bernama Encik Tiong sedang memandu kereta menuju ke tempat kerja. Situasi pada masa itu dalam keadaan berjerebu. Bolehkah Encik Tiong sampai ke tempat kerja? Jom kita cuba lihat perenggan pendahuluan terlebih dahulu. Bermula dengan rangkai kata. Perenggan pendahuluan menggunakan rangkai kata telah diberikan di dalam muka surat 68. Jadi cikgu hendak kamu bersama-sama dengan cikgu, kita baca bersama-sama perenggan pendahuluan yang telah diberikan. Cuaca jerebu sedang melanda Melaka. Semua pemandu dinasihati berhati-hati ketika memandu dan patuhi peraturan jalan raya. Itu ialah rangkai kata yang diberikan. Selalunya rangkai kata tidak lengkap. Di bawah rangkai kata itu, pendahuluan yang sudah lengkap yang telah cikgu sediakan untuk kamu. Kita baca sama-sama murid-murid. Cuaca jerebu sedang melanda negeri Melaka. Semua pemandu dinasihati agar berhati-hati ketika memandu. Pemandu mestilah mematuhi peraturan jalan raya bagi mengelakkan kemalangan jalan raya. Baiklah murid-murid, kita cuba lihat perenggan isi yang pertama. Bermula dengan rangkai kata yang diberikan. Jadi cikgu ingin kongsikan dengan kamu menggunakan teknik ICI. I ialah idea, C contoh dan I impak. Kita cuba lihat. Idea yang pertama yang diberikan ialah ke tempat kerja. Siapa ke tempat kerja? Encik Tiong. Jadi Encik Tiong memandu kereta ke tempat kerja. Apakah situasi pada masa itu? Jerebu. Jadi pandangan kabur. Selalunya jerebu kamu tidak akan dapat lihat dengan jelas. Jadi apa tindakan yang perlu kamu buat bila kamu memandu kereta? Memasang lampu. Supaya apa? Supaya penglihatan lebih jelas. Jadi kamu boleh lihat bagaimana cikgu membina perenggan isi yang pertama menggunakan teknik ICI yang telah cikgu berikan sebagai panduan murid-murid. Jadi, mari kita lihat perenggan isi yang pertama yang sudah lengkap di bawah. Pagi itu, Encik Tiong memandu ke tempat kerja. Beliau mendapati jerebu masih terlalu tebal.
Jerebu itu menyebabkan pandangan beliau kabur. Encik Tiong memasang lampu agar dia dapat melihat dengan jelas. Itu sedikit bagaimana kamu hendak membina perenggan isi pertama berpandukan rangkai kata. Kita beralih ke perenggan isi yang kedua menggunakan rangkai kata. Cuba murid-murid lihat teknik ICI yang cikgu kongsikan. Kita mulakan dengan menaikkan semua tingkap. Mengapa Encik Tiong menaikkan semua tingkap? Betul murid-murid, situasi pada masa itu berjerebu. Bila murid-murid tidak menutup tingkap, berkemungkinan jerebu ataupun asap itu akan masuk ke dalam kereta yang kamu sedang pandu itu. Apa akan berlaku kepada pemandu itu? Mungkin sesak nafas. Okey, baik, itu yang pertama, itu adalah idea memasang penyaman udara. Jadi apabila tingkap itu dinaikkan, kamu perlu memasang penyaman udara. Sebab apa? Penyaman udara kereta telah dibekalkan penapis. Jadi bila keadaan berjerebu, seelok-eloknya kamu menutup tingkap dan memasang penyaman udara untuk menyelamatkan kamu dari menghidu gas beracun. Sebab apa? Di dalam jerebu itu ada gas beracun yang tidak kamu dapat lihat. Dan impaknya mengekalkan fokus pemanduan, kerana apa yang kamu tahu, bila berlakunya jerebu, kamu akan memasang penyaman udara dan tindakan selalunya pemandu akan menutup tingkap. Pemandu itu akan lebih fokus semasa pemanduan. Baiklah murid-murid, kita cuba baca perenggan isi yang kedua yang sudah lengkap disediakan oleh cikgu sebagai panduan murid. Encik Tiong juga menaikkan semua tingkap dan memasang penyaman udara. Tindakan ini bagi mengelakkan cermin hadapan menjadi kabur dan mengganggu pemanduan. Encik Tiong dapat mengekalkan fokus pemanduan. Beliau memandu dengan berhati-hati. Berpandukan kepada teknik ICI, kita mulakan dengan idea menjarakkan kereta. Semasa pemanduan, kamu kena tahu jarak di antara kereta yang berada di bahagian hadapan dengan belakang. Sebab apa kita perlu menjarakkan kenderaan di antara kenderaan di hadapan dengan belakang? Bagus semua murid, untuk mengelakkan pelanggaran ataupun kemalangan. Dan situasi pada masa itu, pemandu perlu memandu dengan perlahan. Sebab apa? Sebab penglihatan kabur. Jadi impak dia maksudnya untuk mengelakkan pelanggaran. Okey, baik murid-murid, kita cuba baca perenggan isi yang keempat yang sudah lengkap dibina oleh cikgu. Kita baca sama-sama murid-murid. Encik Tiong juga menjarakkan kereta dari kereta hadapan. Ia juga memandu secara perlahan bagi mengelakkan pelanggaran sekiranya kereta di hadapan membrek secara mengejut. Dan perenggan yang seterusnya adalah perenggan terakhir, iaitu perenggan penutup ataupun dikenali sebagai perenggan kesimpulan. Jadi perenggan kesimpulan yang baik panjangnya 2 ataupun 3 baris. Tidak seperti perenggan isi. Jadi sudah memadai murid-murid membina 2 ataupun 3 baris sahaja untuk perenggan penutup. Di dalam buku teks, buku surat 68 sudah diberikan perenggan penutup ataupun perenggan kesimpulan sebagai panduan murid. Dan cikgu hendak kamu baca bersama-sama dengan cikgu perenggan penutup. Akhirnya,
Encik Tiong selamat tiba di tempat kerja. Amalan pemanduan berhemah semasa musim jerebu dapat mengelakkan beliau daripada kemalangan. Itu sedikit cara untuk membina perenggan pendahuluan sehingga perenggan penutup. Jadi, harapan cikgu kamu dapat menggunakan apa yang telah kamu pelajari kali ini dan kamu dapat membina sebuah karangan tidak berformat berpandukan kepada draft yang kita buat, iaitu rangka kata, sehingga kamu dapat menghasilkan karangan yang baik. Sini, cikgu telah sertakan contoh karangan yang sudah siap dibina mengikut perenggan yang telah kamu belajar sebentar tadi. Jangan lupa murid-murid menyalin semula bermula dari perenggan pendahuluan sehingga perenggan penutup. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta kongsikan video ini kepada rakan-rakan kamu yang memerlukan. Sehingga berjumpa lagi murid-murid. Assalamualaikum. Bye-bye.